ayat yang ke-157. Ayat yang ke-157. Okay, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Surah Al-An'am muka surat 149 ayat 157. Ayat tu kita telah masuk sikit minggu lepas, kita ulang baliklah sikit lagi. Kita ulang sikit. Okey, baik. Ayatnya berbunyi au ataupun agar tidak. Terjemah au ataupun agar tidak. Taqulu kamu berkata. Taqulu kamu berkata. Anna jikalau anna bahawasanya kami, anna terjemah dia bahawasanya kami, unzila diturunkan alaina ke atas kami, alkitab kitab, la nescaya kunna kami menjadi ahda lebih mendapat petunjuk minhum daripada mereka fa maka qad sesungguhnya ja'akum telah datang kepada kamu bayinatun bukti min daripada rabbikum Tuhan kamu wa dan hudan petunjuk wa dan rahmatun rahmat. Okey. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 149 ayat yang ke-157. Puan Aminah tolong baca boleh? 156 dengan 157. Puan Aminah. 156 tu ayat minggu lepas. 157. Boleh. 157 baca separuh sampai kita bincang tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar Puan Aminah? Tekan. Dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. 157. Agar tidak kami berkata jikalau bahawa kami diturunkan ke atas kami kitab, nescaya kami menjadi lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti daripada Tuhan kamu dan petunjuk dan rahmat. Okey, terima kasih Puan Aminah. Jadi ayat 156 dengan 157 ni Allah nak beritahu apa tujuan, apa sebab Allah turunkan Quran pada orang Mekah. Umat Nabi Muhammad, orang Mekah dan Madinah. Orang yang sebelum ni dipanggil dengan jahiliyah sebab tak ada kitab. Orang Yahudi Nasrani mereka ada Taurat, mereka ada Injil. Orang Mekah mana ada apa. Jadi Allah turunkan Quran pada mereka supaya ke akhirat nanti mereka tak boleh bagi alasan. Mereka tak boleh kata apa, Yahudi dan Nasrani je dapat kitab, kami tak dapat, macam mana kami nak jadi orang beriman? Ataupun agar ke akhirat nanti kamu tak boleh memberi alasan dengan berkata, kalaulah kami dapat kitab, mesti kami akan jadi lagi bagus pada mereka. Mesti kami akan jadi lagi dapat petunjuk pada mereka. Kami mesti akan jadi lagi bagus, lagi baik, lagi beramal pada mereka. Kalau Allah turunkan kitab, kamu tak beriman juga, jadi ke akhirat kamu tak boleh nak beri alasan sedemikian depan Allah SWT. Maka Allah kata, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti yang jelas daripada Tuhan kamu, iaitu Al-Quran lah. Quran itu merupakan bukti yang jelas daripada Allah SWT dan juga sebagai petunjuk dan juga rahmat. Jadi kamu tak boleh nak beri apa-apa alasan lagi
kerana semua penerangan telah pun ada dalam Al-Quran. Kata-kata mereka ni Allah sebut dalam surah Fatir. Tolong baca Puan Rosnani, tolong baca boleh surah Fatir. Surah Fatir ni mereka siap bersumpah lagi. Mereka kata kalau kami dapat kitab, kami lagi bagus pada umat-umat sebelum ni. Ni jenis kalau yang tak boleh percaya punya lah ni. Saya cari muka surat dia, surah Fatir sebelum surah Yasin, ayat muka surat 439, 439 ayat yang ke-42. Tolong baca Puan Rosnani. Ayat berapa Ustaz? 42. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh bahawa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, nescaya mereka akan lebih mendapat petunjuk daripada salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika memberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka. Bahkan mereka semakin jauh daripada kebenaran. Okey, terima kasih Puan. Sebelum dapat Nabi, orang Mekah ni lah orang jahiliyah. Sebelum Allah pilih Nabi untuk mereka kata apa? Yahudi dengan Nasrani itu mereka baik sebab mereka dulu ada Nabi. Mereka ada Nabi Musa, mereka ada Nabi Isa, sebab tu mereka terdidik. Sebab tu mereka bagus. Kami ni tak nak Nabi. Demi Allah, kalau kami ada Nabi, kalau Allah hantar kat kami Nabi, macam mereka juga, nescaya kami lagi bagus pada mereka. Tapi hangat-hangat tiap ayam je lah kata tu. Sebab bila Allah hantar Nabi pada mereka, mereka bukan makin dekat dengan Allah, bahkan mereka makin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang musyrikin Mekah dan kita semua tak boleh memberi alasan ke akhirat, kami tak tahu, kami tak pandai, tak ada orang datang beritahu kami. Tak boleh. Sebab Allah hantar Nabi, Allah hantar kitab. Tujuan Allah hantar Nabi, Allah hantar kitab, tujuannya apa dia? Supaya manusia tidak boleh bagi apa-apa alasan ke akhirat. Orang Yahudi, mereka akan memberi alasan ke akhirat. Mereka berada di zaman fatrah. Zaman fatrah tu maksudnya apa? Zaman yang kosong daripada seorang Nabi. Zaman fatrah lebih kurang 500 tahun lebih. Nabi SAW lahir 571 Masihi. Nabi SAW lahir tahun 571 Masihi. Lepas Nabi lahir, bukan Nabi itu jadi Nabi. Lebih kurang 40 tahun lepas tu baru Nabi jadi Nabi kan. Jadi zaman tu dia panggil zaman fatrah. Break time, the series of Nabi. Kalau baca boleh, ke surat 111 ayat 19. 111. Ayat 19. Wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Okay, terima kasih. Okay, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 149 ayat bawah sekali. Okay, baik. Ayat yang baca tadi, Allah kata pada ahli kitab. Ahli kitab ni mereka menunggu Nabi datang. Mereka mengetahui dan mereka menunggu Nabi takhir akan datang. Jadi kalaulah mereka mati dalam keadaan Nabi belum datang, mereka boleh bagi alasan. Kami berada di zaman fatrah. Zaman terputusnya daripada penghantaran mana-mana Nabi. Lalu Allah kata, wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu Rasul daripada kami, menerangkan kepada kamu pada zaman fatrah. Maksudnya zaman tak ada Nabi, pak aku hantar Nabi seorang pada kamu. Di akhirat nanti kamu tak boleh bagi alasan, ma ja'ana min basyirin wala nazir. Tak ada orang datang beritahu, tak ada orang datang sampaikan, tak ada orang beri berita gembira. Tak boleh. Ya Allah dah hantar Nabi, Allah turunkan Quran, Allah hantar Nabi dan kitab supaya manusia ke akhirat nanti tidak ada apa-apa alasan. Maka Allah sebut lagi, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti yang jelas. Apa bukti yang jelas? Quran ni lah. Bukti yang jelas tentang kebenaran Nabi itu dan tentang kebenaran isi-isi Al-Quran ni. Maka siapa ikut Quran, Quran tu merupakan petunjuk bagi diri dia
dan Quran merupakan rahmat bagi diri dia. Apa maksud rahmat? Quran akan menyelamatkan di dunia dan akhirat. Okey, baik, seterusnya. Ayat 1, muka surat 149 sambung ayat 157. Fa maka man siapakah yang azlamu lebih zalim mimman daripada orang yang kazaba mendustakan bi dengan ayatillah ayat-ayat Allah wa dan sadafa berpaling. Sadafa terjemah dia berpaling, anha daripada ayat-ayat Allah lah. Anha daripada ayat-ayat Allah. Kelak ataupun nanti najzi kami akan membalas okey, allazina orang-orang yang yaslifuna berpaling an daripada ayatina ayat-ayat kami, azab yang buruk bi dengan sebab apa yang kanu mereka dahulunya yasdifun berpaling. Okey, tolong terjemahkan dia. Wan Ira, terjemahkan Puan Ira ayat faman azlamu mimman ni, penghabisan ayat 157 ni. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Nanti kami akan membalas orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat kami azab yang buruk dengan sebab apa yang mereka dahulunya berpaling. Okey, baik. Terima kasih Puan Ira. So Allah tanya soalan, siapakah? Soalan ni dalam bahasa Arab dipanggil istifham ingkari. Apa makna istifham ingkari? Tanya tapi nak nafikan. Contoh, seorang tu dia gangster. Kat negeri dia, kat bandar dia, dia gangster. Dia paling gangster lah. Semua orang kenal dia. Jadi, bila dia bercakap depan orang ramai, dia kata, siapa tak kenal aku? Soalan kan? Siapa tak kenal aku? Tapi dia nak beritahu, tidak ada orang yang tak kenal dia. Semua orang tak kenal dia. Contoh saya tanya, siapa tak kenal Datuk Lee Chong Wei? Soalan saya lah. Siapa tak kenal Datuk Lee Chong Wei? Soalan. Tapi sebenarnya saya nak menafikan. Maksudnya saya nak beritahu, tidak ada orang yang tak kenal Datuk Lee Chong Wei. Semua orang kenal. Ini contoh. Dipanggil bahasa Arab istifham ingkari. Tanya untuk menafikan. Okey, baik. Allah tanya soalan macam ni, siapakah lagi zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Maknanya, tidak ada orang yang lagi zalim. Orang yang paling zalim, orang yang paling teruk di sisi Allah adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah ada 3 kategori. Pertama, dia menafikan ayat itu daripada Allah. Kedua, dia kata dia dapat wahyu daripada Allah. Ketiga, dia kata, aku pun boleh reka ayat yang sama. Aku pun boleh turunkan ayat yang sama. Aku boleh baca ayat yang sama. Itu 3 kategori orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tolong baca dia Puan Nur Zakiyah, page 139, ayat 93. Itu panjang, baca separuh ni. Surat 139 kan, ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka rekakan dustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Cukup Puan. Ni 3 kategori orang yang zalim dengan ayat-ayat Allah. Pertama, dia mendustakan. Maksudnya Nabi kata ni ayat daripada Allah, dia kata tak, Allah takkan turunkan ayat pada manusia. Dia menolak, dia merijek ayat-ayat Allah. Dia kata bukan daripada Allah, dia kata Nabi reka, sahabat reka. Ni yang pertama. Yang kedua, termasuk juga dalam kategori orang yang zalim dalam ayat Allah, dia kata apa? Dia dapat wahyu. Nabi-nabi palsu, dia kata dia dapat wahyu juga daripada Allah. Allah tak turunkan dia wahyu pun, dia klaim ke orang, semalam saya dapat wahyu. Ni pun orang menzalim ayat Allah juga. Termasuk dalam kategori mendustakan ayat Allah. Yang ketiga, orang yang mengatakan, alah, ayat Allah ni bukan susah pun. Ayat-ayat Allah ni bukan special sangat pun.
Kalau aku nak, aku boleh turunkan. Kalau aku nak, aku boleh reka sebiji macam ayat-ayat ni. Senang je aku nak reka. Senang je aku nak buat ayat, aku nak karang ayat sama macam Al-Quran. Jadi orang yang buat salah satu pada tiga ni, ataupun ketiga-tiga ni adalah orang yang paling zalim. Kenapa paling zalim? Allah turunkan ayat ni untuk kesihatan, untuk keselamatan, kebahagiaan, rahmat dunia akhirat, tapi dia reject. Ayat ni untuk kebaikan. Orang bawa, Nabi bawa untuk dia, Nabi bawa ayat Al-Quran untuk dia untuk kebaikan, untuk keselamatan. Tapi dia reject, dia tolak, dia tak nak. Dia reject, dia tolak, dia tak nak. Okey, baik. Dalam ayat ni Allah nak beritahu orang yang paling zalim adalah orang yang mereject ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ada lagi ayat Quran yang berbunyi waman azlamu mimman. Siapakah yang lagi zalim? Siapakah yang lagi zalim? Contoh surah Al-Baqarah. Tolong baca dia. Puan Izawani. Ini Puan Izawani, surah Al-Baqarah. Mungkin penerangan ni sebahagian kita dah dengar. Tapi kita ada sahabat-sahabat baru kan, kita mungkin boleh terangkan sekali lagi. Surah Al-Baqarah, muka surat 18, ayat 114. Muka surat 18, ayat 114. Boleh Puan Izawani? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalang daripada menyebut nama Allah di dalam masjidnya seperti bersolat dan bertasbih, dan dia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Okey juga Puan. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Jadi dah dua kategori dah. Tadi Allah kata orang yang paling zalim, paling jahat adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sekarang siapakah orang yang lagi zalim daripada orang yang menghalang orang lain masuk masjid? Tadi Allah kata orang paling zalim, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dialah jahat, zalim nombor satu sekali. Sekarang ni Allah kata orang paling zalim adalah orang yang tak bagi orang masuk masjid. Satu lagi, Allah kata orang yang dia berpaling kepada ayat Allah. Lebih kurang sama macam ayat kita lah. Cuma Allah kata siapa lagi zalim daripada orang yang bila dibacakan ayat Allah pada dia berpaling. Tak nak dengar, tak nak terima, tak nak mengakuinya. Muka surat 417. Tolong baca Puan Rohana, boleh? Puan Rohana, muka surat 417 ayat 22. Boleh 417. Ya, ayat 22. 17. Ayat 22 Terus 17. Ayat 22. Ayat 22, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Okey. Terima kasih Puan Rohana. Jadi nampak tak kontradik? Pertembungan dalam 3 ayat ni. Apa kontradik dia? Tadi kata orang ni paling zalim. Ni kata orang ni paling zalim. Ni kata orang ni paling zalim. Contohlah orang tanya saya, Ustaz duduk Shah Alam, Aziz duduk Shah Alam. Contohlah ni. Siapa paling gangster kat Shah Alam? Siapa orang yang paling gangster sekali kat Shah Alam? Orang tanya saya. Saya pun katalah orang paling gangster sekali nama dia Encik Abdul Rahman. Contoh. Okey lah. Jadi saya kata orang paling gangster adalah Encik Abdul Rahman. Lama sikit lepas bulan, orang lain pula tanya saya. Orang kedua datang tanya saya soalan. Dia kata, Ustaz, siapa paling gangster kat Shah Alam? Saya pun kata lah, orang yang paling zalim adalah Encik Abdul Rahim. Tadi Abdul Rahman paling gangster, ni Abdul Rahim. Contoh. Orang ketiga tanya saya pula. Ustaz, siapa paling gangster kat Shah Alam? Saya jawab apa? Hajjah Kamariyah. Ni contohnya. Hajjah Kamariyah. Jadi bila orang gabungkan ketiga-tiga jawapan saya tu, apa orang kata agak-agak? Orang gabungkan ketiga-tiga jawapan saya tadi, orang kata apa? Ustaz ni betul ke tak ni? Dulu cakap orang lain. Ni cakap orang lain. Ni cakap orang lain. Sedangkan soalan yang dia tanya sama je. Soalan yang dia tanya sama je. Siapa paling gangster kat Shah Alam? Mula-mula saya jawab, Encik Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman. Kali kedua orang yang tanya soalan yang sama, saya jawab orang paling gangster Encik Abdul Rahim. Contohlah. Orang yang kali ketiga orang tanya saya soalan,
yang orang siapa paling gangster kat Shah Alam? Saya kata yang paling gangster kat Shah Alam adalah Hajah Kamariah. Jadi bila orang gabungkan ketiga-tiga jawapan saya, orang kata apa? Kontradik. Tak tahu mana satu yang paling gangster. Contoh. Nampak? Jadi sama lah juga Quran. Mula-mula kata yang paling zalim orang yang mendustakan ayat Allah. Lepas tu yang paling zalim adalah orang yang tak bagi orang masuk masjid. Yang tadi 22 surah As-Sajadah, orang yang paling zalim adalah orang yang bila diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah, dia berpaling. Tak nak dengar, tak nak ikut, tak nak percaya. Dia macam mana kita nak, bahasa Arab panggil tatbiq, suaikan. Bahasa Arab sebut tatbiq, orang putih panggil reconcile. Ba-ya-qaf. Macam mana kita nak tatbiq, nak suaikan, nak reconcile ayat-ayat yang secara zahirnya nampak secara zahirnya macam bertentangan, macam bertembung satu sama lain. Macam tadilah orang tanya saya, siapa paling gangster? Mula-mula saya jawab Abdul Rahman, betul Abdul Rahim. Lepas tu Hajah Kamariah pula, siapa paling gangster? Tak tahu. Okey. Macam mana Puan Zakiah? Puan Zakiah dah dengar kot jawapan dia. Ingat lagi Puan Zakiah. Keadaan berbeza, kategori berbeza. Bukan. Salah tu. Bukan keadaan beza lagi. Ke kata ada 2-3 orang, Ustaz? Bukan Apa dia? Ke kata ada 2-3 orang? Bukan. Gitu ke? Oh, yang nama ni? Kategori berbeza ke tak Ustaz? Yes, kategori berbeza. Kategori berbeza. Yes, tu jawapan dia. Jadi ada orang rekod jawapan saya. Dia dengar ceramah saya mula-mula, saya kata orang paling zalim Abdul Rahman. Dia dengar ceramah saya kali kedua, orang paling zalim Abdul Rahim. Contohlah ni kan. Dia dengar ceramah saya kali ketiga, saya kata orang paling zalim adalah Hajah Kamariah. Jadi ustaz ni betul ke tak ni? Kejap orang tu, kejap orang ni, siapa paling zalim sebenarnya? Jawapan dia, tiga-tiga betul. Dan ketiga-tiga tu adalah paling zalim, paling gangster. Contoh, paling gangster tadi, sorry. Tiga-tiga tu paling gangster dalam kategori masing-masing. Mula-mula, saya kata orang paling gangster kat Shah Alam adalah Abdul Rahman dalam kategori orang-orang yang dah tua 60 ke atas. Orang dah tua 60 ke atas yang paling gangster Abdul Rahman tadilah. Kali kedua, bila saya jawab, orang yang paling gangster adalah Abdul Rahim, kategori remaja. Kategori remaja umur 40 ke bawah yang paling gangster sekali, Abdul Rahim. Yang ketiga, bila orang tanya saya siapa paling gangster kat Shah Alam, saya kata Hajah Kamariah tadi. Maksudnya dalam kategori wanita, dialah yang paling gangster. Jadi salah tak jawapan saya? Tak salah. Masing-masing dalam kategori masing-masing. So samalah juga dalam ayat kita ni. Dalam ayat kita ni, Allah sebut 3 orang yang paling zalim dalam kategori masing-masing. Pertama, orang menafikan hadis Nabi zalim ke tak zalim? Zalim lah. Punya banyak hadis Nabi, dia kata tak, hadis Nabi aku tak terima langsung. Semua tu palsu, semua tu menipu. Nabi manusia macam aku, ada kekurangan, boleh jadi salah, boleh jadi tak betul. Jadi aku tak terima langsung hadis Nabi. Nabi sungguh-sungguh menyampaikan hadis, sahih ke tak sahih ke semua di reject. Orang ni zalim tak? Kenapa zalim? Kerana dia mendustakan hadis Nabi SAW. Okay? Antara orang yang mendustakan hadis Nabi dengan mendustakan ayat Allah, siapa lagi zalim? Semestinya orang yang mendustakan ayat Allah lebih zalim berbanding orang yang mendustakan hadis Nabi SAW. Jadi dalam kategori mendustakan kebenaran, mendustakan ayat Allah, dalam kategori mendustakan apa Nabi sampaikan, apa ulama-ulama sampaikan, apa sahabat-sahabat sampaikan dengan apa yang Allah sampaikan, yang paling zalim nombor satu sekali dalam kategori itu adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nampak? Baik, kategori kedua. Ada orang dia tak bagi orang lain masuk ke kawasan-kawasan awam. Contoh, taman permainan tu milik MBSA. Taman permainan milik awam punya. Saya mentang-mentang esok hari dia anak saya, contohlah. Saya pun booking kawasan, bukan booking lah. Saya cok kawasan tu, saya letak pagar, letak tali kan, dia larang masuk tu. Saya bagi anak-anak saya je main kat situ. Walhal taman tu taman milik orang, taman awam. Bukan taman permainan saya punya, bukan ayah saya punya. Bukan saya sewa dengan BAC ke tak. Taman tu orang semua orang datang boleh bawa anak-anak dia masuk. Tapi saya tak bagi. Saya kata hari ni jadi anak saya je boleh main kat sini. Orang lain tak lagi masuk. Zalim ke tak zalim? Zalim. Zalim ke tak zalim? Zalim. Tempat tu milik orang awam, tempat tu bukan saya punya tapi saya tak bagi orang lain masuk. Zalim ke tak zalim? Zalim. Seorang ayah, anak dia buat salah sikit je, dia tak bagi anak dia masuk rumah.
Anak dia buat salah sikit je. Isteri dia pun buat salah sikit je. Tapi dia tak bagi anak dengan isteri dia masuk rumah malam ni. Contoh. Zalim ke tak zalim? Zalim. Okay. Tetapi, dalam kategori tak bagi masuk rumah, tak bagi masuk taman permainan tadi. Apa lagi? Kategori tak bagi masuk. Dalam kategori tak bagi masuk tu, yang paling zalim adalah orang yang tak bagi orang lain masuk rumah Allah untuk menyakiti Allah. Orang yang tak bagi orang lain masuk rumah Allah untuk menyakiti Allah, itulah paling zalim berbanding dengan orang yang tak bagi masuk taman permainan tadi. Itu lagi zalim berbanding dengan orang yang tak bagi isteri dia masuk, tak bagi anak dia masuk. Okey? Nampak? Inilah orang yang paling zalim dalam kategori tak bagi masuk. Yang ketiga, Allah kata ayat 22 surah As-Sajdah tadi, siapa lagi zalim daripada orang yang bila diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah, dia berpaling. Isteri, kalau suami dia cakap dengan dia berpaling. Tak nak pandang muka suami, tak nak dengar. Buat dono, belah macam tu dia. Zalim tak? Zalim. Anak-anak, mak dia tengah cakap dengan dia, bagi nasihat kat dia berpaling. Dia tengah-tengah, mak dia tengah cakap dengan dia pun relax. Bangun-bangun masuk bilik tutup pintu, bergerak. Dia berpaling daripada mak dia sedang berkata-kata pada dia. Zalim ke tak zalim? Zalim. Anak tu zalim. Tapi yang lagi zalim pada tu Allah kata, yang lagi zalim, lagi teruk pada tu adalah orang yang bila dibacakan ayat-ayat Allah pada dia, disampaikan ayat Allah pada dia, dia berpaling. Itulah orang yang paling zalim dalam kategori berpaling tadi. Ini cara ulama-ulama kita reconcile ataupun dia panggil tatbiq. Ayat-ayat yang pada zahirnya nampak macam bertembung. Zahirnya nampak macam kontradik. Tapi sebenarnya Allah cakap paling zalim dalam kategori masing-masing. Okey, baik. Allah kata, siapa lagi zalim daripada orang yang mendustakan ayat Allah? Orang yang mendustakan hadis Nabi. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi bersabda, siapa yang dengan sengaja berdusta atas nama aku. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Benda tu bukan kata-kata Nabi pun. Benda tu kata-kata Imam Ghazali. Contohlah. Nasihat tu kata-kata Imam Syafi'i, kata-kata Imam Ghazali. Dia pun pandai-pandai. Nabi kata, walhal yang tu kata-kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i. Dosa. Betul, hati-hati. Kita nak ikut kata-kata Nabi ke, kata-kata sahabat ke, kata-kata para imam ke, kena hati-hati. Walaupun niat kita baik, tapi kita kata benda Nabi tak kata, dosa besar. Termasuk juga, hati-hati termasuk juga dalam menipu terhadap hadis Nabi ni ialah, ada hadis Nabi, cuma dia bukan belajar semua hadis pun. Dia pandai-pandai kata tak ada dalam hadis. Dia baru belajar 2-3 buku hadis. Dia baru belajar Sihah Sittah. Sihah Sittah ni kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. 6 kitab ni dipanggil Sihah Sittah. Adakah orang yang belajar 6 kitab hadis ni telah menemui semua hadis-hadis? Banyak lagi. Al-Hafiz Abu Ya'la ada, Al-Hafiz Abdul Razak ada, Mustadrak Imam Al-Hakim ada, Muwatta Imam Malik ada. Jadi orang tu dia baru belajar 6 kitab hadis ni tadi. Lalu bila ada orang lain sampaikan hadis, dia kata apa? Ni tak ada dalam hadis ni. Dia kata tak ada dalam hadis. Walau hadis ni ada. Dia tak jumpa lagi, dia tak belajar lagi buku kitab tu. Dia tak pernah jumpa. Lepas tu sedap mulut dia kata, ni tak ada dalam hadis. Ini pun termasuk dalam kategori mendustakan hadis Nabi SAW. Benda tu Nabi ada cakap. Dia tak jumpa, dia tak dengar, dia tak baca hadis tu. Dia tak jumpa dalam kitab hadis lagi. Lepas tu sedap mulut, ni tak ada dalam hadis, tak ada dalam hadis. Tanya dia, berapa lama belajar hadis? 3 tahun. 3 tahun dah. Berapa kitab? Baru 2 kitab. Kelas banyak mana? Seminggu 2 kali. Amboi. Ulama 20 tahun belajar hadis. Hari-hari. Bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali. Hari-hari belajar hadis. Bila orang tanya tentang suatu hadis, dia kata apa? Buat masa ni setakat yang saya belajar, saya belum jumpa. Buat masa ni setakat yang saya belajar, saya belum jumpa. Bila apa maksud belum jumpa? Boleh jadi ada hadis ni, cuma dia tak jumpa. Boleh jadi hadisnya ada, cuma dia tak jumpa. Itu lagi baik daripada mengatakan senang-senang, tak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Jadi hati-hati dalam menjawab soalan-soalan berikut. Tak tahu cakap tak tahu. Wallahualam, saya tahu ada kata ada hadis, saya tahu. Saya memang belajar hadis, tapi saya tak ingat dah. Dan mungkin juga hadis tu ada, lalu ustaz saya baca masa tu, saya tidur dalam kelas. Mana saya tahu? Contohlah. Jadi jangan senang-senang cakap tak ada dalam hadis. Okey, baik. Jadi Allah kata, orang yang mendustakan Allah, sanajzil ladina yasdifuna an ayatina su'al azab.
Kami akan membalas. Dalam bahasa Arab ada dua perkataan kelak ataupun nanti. Pertama sa, yang kedua saufa. Saufa tu jauh. Nanti jauh lagi lah. Sa ni kelak yang dekat. Mungkin minggu depan, mungkin esok lusa, mungkin bulan depan. Tu dia panggil sa. So sekarang Allah sebut untuk orang mendustakan ayat Allah, Allah kata kelak nanti sikit je lagi kami akan membalas azab yang buruk bagi orang yang mendustakan ayat kami dan berpaling pada ayat kami. Apa makna ayat? Pertama, makna ayat ni sebahagian ulama tafsir mengatakan Allah akan cabut kuasa mereka daripada Mekah. Sebelum ni mereka berkuasa kat Mekah. Orang musyrikin mereka berkuasa kat Mekah. Mereka conquer Mekah. Tapi oleh kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah, Allah cabut kuasa itu daripada mereka bagi pada orang Islam. Ataupun maksud Allah merasakan mereka azab yang buruk kat sini adalah Allah buat mereka tewas dalam peperangan Badar. Mereka ramai, mereka rasa confirm boleh menang dalam peperangan Badar. Mereka ramai orang Islam sikit. Tapi Allah nak hina mereka, Allah buat mereka kalah dalam peperangan Badar tersebut. Okey, ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, sanajzi, later we will recompense. Kelak, nanti, sekejap je lagi, sikit je lagi, kami akan membalas. Bila, apa maksud ayat ni? Mereka mati. Kalau ayat saufa, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, saufa ni kelak yang jauh lagi. Akhirat nanti. Kiamat nanti baru tahu siapa betul, siapa salah, siapa selamat, siapa tak selamat. Tu saufa. Sa ni kelak yang dekat. Kenapa Allah guna perkataan kelak yang dekat? Orang yang mendustakan Quran, mendustakan kebenaran Nabi, tak perlu tunggu hari kiamat baru dia tahu dia salah. Orang mendustakan Quran, mendustakan Nabi, mendustakan ayat-ayat Allah ni, tak adalah kata kena tunggu kiamat barulah dia tahu dia berdosa rupanya. Barulah dia tahu dia sesat rupanya. Tunggu kiamat nanti barulah dia tahu dia rupanya di pihak yang salah. Nabi Muhammad pihak yang betul. Bila tahu kiamat nanti? Tak. Malam ni mereka mati, malam ni mereka tahu mereka salah. Sekarang pukul 9. 9.30 lagi, orang ni mati, orang yang mendustakan ayat Allah ni mati, 9.30 ni dia dah tahu dia bersalah. Tak perlu tunggu badan dia masuk kubur dulu. Tak perlu tunggu dia dikebumikan dulu, baru dia tahu dalam kubur, dia sedar dalam kubur, aku salah rupanya. Nabi Muhammad betul, baru ke tahu. Tak. Masa dia sakaratul maut, masa tu dia dah tahu dia di pihak yang tak betul. Dia di pihak yang salah. Mana dalil ni? Pertama surah tadilah Puan Zakiah baca tadi. Muka surat 139. Kita minta Puan Noraini Baharum. Tolong baca boleh Puan Noraini Baharum. Muka surat 139 ayat 93. Cuba kita amati ayat ni. Okey. Cuba kita amati ayat ni. Adakah orang ni dah dikebumikan ke belum? Masuk kubur ke belum? Boleh baca Puan Noraini Baharum. Muka surat 139 ayat 93. Yang 3 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam sakratul maut. Berada dalam kesakitan sakratul maut. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Kerana kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, kerana kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Okey, Puan Noraini Baharum. Dia ni dah kena tanam ke belum? Belum Ustaz. Belum. Masa kat hospital lagi. Kalau orang kafir tu mati kat hospital lah. Atau kat rumah dia, atas katil kat rumah dia. Orang kafir yang mendustakan ayat Allah ni, masa dia nak mati kat atas katil kat rumah dia, malaikat datang cabut nyawa. Dia kata, keluar nyawa kamu sekarang. Hari ni kamu akan dibalas dengan balasan yang teruk sebab kamu sombong dustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi orang yang dustakan ayat Allah, tak perlu tunggu akhirat baru dia tahu dia bersalah. Orang mendusta, orang kafir lah. Semua senang cerita orang kafir hari ni. Tak perlu tunggu akhirat baru dia tahu dia di pihak yang salah. Hari kiamat nanti bangkit pada kubur baru dia tahu aku salah rupanya. Tak. Malam ni dia mati, pukul 10 sekarang dia mati, dia tahu dia di pihak yang salah. Walaupun belum dikebumikan lagi mayat-mayat tersebut. Jadi Allah kata, kelak nanti kami akan balas. Bila kami akan balas? Masuk kubur tu dapat balasan. Dia masuk di kubur, dia mati masa sakaratul maut tu pun malaikat dah datang sentak nyawa dia, dia dah menerima balasan dia. Sebab tu, orang yang tak beriman dengan Nabi Isa hari ni,
Sama ada dia kata Nabi Isa tu bukan Nabi, orang biasa, anak zina, Yahudi lah. Ataupun orang Kristian yang kata Nabi Isa tu Tuhan lah, anak Tuhan lah, Tuhan tiga dalam satu lah. Mereka pasti akan beriman dengan Nabi Isa sebelum mati. Apa maksud sebelum mati? Muka surat 103. Tolong baca Puan Mai Zaitun boleh? Muka surat 103 ayat 159. tiga ayat berapa tadi Ustaz? Ayat berapa tadi Ustaz? 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, iaitu Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, iaitu Nabi Isa, akan menjadi saksi mereka. Okey. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Tidak ada seorang pun daripada ahli kitab melainkan akan beriman dengan Nabi Isa menjelang kematian dia. Before his death. Apa maksud dia? Sekarang ni orang kafir yang tengah hidup makan, minum, tidur macam biasa ni, dia tak beriman dengan Nabi Isa. Sama ada Yahudi kata Nabi Isa tu bukan Nabi, ataupun orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa tu Tuhan lah, anak Tuhan lah. Masing-masing kafir dengan Nabi Isa. Orang Islam beriman dengan Nabi Isa, alhamdulillah. Tapi Allah kata tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab melainkan akan beriman dengan Nabi Isa sebelum dia mati. Apa maksud sebelum dia mati? Masa dia dalam sakaratul maut. Masa dia sakaratul maut. Okey Saya share terjemah orang putih. Terjemah orang putih, saya share kat skrin. Ayat ni lah, ayat yang dibaca oleh Puan Mai Zaitun ni. Okey. Sebelum kematiannya, nya tu boleh jadi dua. Kalau kita dengar terjemah Puan Mai Zaitun tadi, tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab melainkan akan beriman dengan Nabi Isa sebelum kematiannya. Nya tu siapa? Nya tu siapa? Nya tu boleh jadi dua. Pertama, sebelum kematian Nabi Isa. Nya tu refer pada Nabi Isa, boleh juga. Ataupun nya tu refer pada setiap diri ahli Yahudi dan juga ahli Nasrani. Main nya ni kan. Kalau salah refernya, keluarnya result dia lain lah. Kitab-kitab Jawi dulu. Okey. Dia kata apa? Seorang lelaki yang mengambil wuduk, lalu dia berjalan ke masjid. Okey. Lalu dia melihat seekor anjing. Kemudian anjing itu menjilat kakinya. Maka tidaklah batal wuduknya. Okey. Anjing itu menjilat kakinya, maka tidaklah batal wuduknya dan tidaklah perlu dia menyucikannya. Pelik orang, anjing jilat kaki dia tak payah cuci. Kenapa anjing jilat kaki tak payah cuci, ya? Anjing jilat kaki dia sendiri? Yes. Anjing jilat kaki dia sendiri, nya. Bukan jilat kakinya, nya tu refer pada orang. Anjing jilat kaki orang. Jadi salahnya, nya tu kita dia panggil salah referen dia siapa, salah. Maka salah faham lah. So dalam ayat ni Allah akan sebut perkataan sebelum kematiannya, nya tu boleh jadi dua. Tengok kat skrin. Okay, tengok. Tidak ada seorang pun di kalangan people of the scripture, Yahudi ataupun Nasrani, mesti akan beriman dengan Nabi Isa. Okay, Nabi Isa sebagai anak Maryam, messenger of Allah, manusia, sebelum his death. Sebelum his death, siapa his tu? Sama ada Nabi Isa ataupun Yahudi dan Kristian tu. Sama ada sebelum Nabi Isa mati, Nabi Isa tua akhir zaman nanti. Nabi Isa tua akhir zaman nanti, Nabi Isa akan menghapuskan salib. Maka masa tu orang-orang Kristian pasti akan beriman dengan Nabi Isa sebagai seorang Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Itu maksud ayat ni. Ataupun yang kedua macam saya terangkan tadi, tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab melainkan akan beriman dengan Nabi Isa sebelum dia mati. Sebelum orang Kristian tu mati. Tengok dalam skrin ni dia kata apa? At the time of the appearance of the angel of death. Masa dia nak mati. Masa dia nak mati tu, dia akan beriman. Oh, Nabi Isa bukan Tuhan rupanya. Nabi Isa bukan anak Tuhan rupanya. Nabi Isa bukan Trinity, bukan Tuhan tiga dalam satu rupanya. Bila dia beriman tu? Masa nazak sakaratul maut. Masa tu dia tahu dah dia salah.
Jadi tak perlu tunggu kiamat nanti. Tak perlu tunggu hari akhirat nanti baru dia tahu dia bersalah. Dia masa nak mati pun dia dah merasakan azab, masuk kubur ke tak masuk kubur ke, dia akan terus kena azab. Sebab tu Allah guna perkataan sanajzi. Nanti kejap je lagi, sikit je lagi, kami akan merasakan azab yang buruk. Masuk kubur, Nabi kata kubur merupakan raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Masuk kubur, malam ni kita mati, malam ni masuk kubur, esok pagi kita bagi, esok pagi masuk kubur, kita dah mula kena siksa kalau kita orang jahat, na'udzubillah min zalik, dan kita akan mula mendapat layanan yang baik kalau kita orang yang baik. Kubur merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga, ataupun hufratun min hufarin niran, salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Sebab tu Allah kena perkataan kelak ataupun nanti yang dekat. Sebab tu orang-orang yang dah mati, orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, badan dia masih kat rumah, badan dia masih atas katil, badan dia masih lagi kat katil hospital, kat bilik mayat, tak tanam lagi, tak ke bumi lagi, atau bahasa sekarang dipanggil sopan sikit, tak simpan lagi. Bahasa sekarang kan, bila nak simpan mayat? Buat tanam tak boleh tanam, tak boleh macam kucing, biar. Okay, tengok surah Al-Anbiya. Saya nak tunjuk perkataan tu. Muka surat 348. Telah baca Puan Amirah? Puan Amirah telah baca page 348. Muka surat 348 ayat yang ke-99 dan 100. Dia tak masuk kubur lagi, tapi dia dah tahu dia salah, dia minta kembali pada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diungkapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan." Okay, terima kasih Puan Amirah. Jadi dia ni tak kena tanam dalam kubur lagi, belum dikebumikan lagi. Bila datang kematian pada dia, masa tu dia kata, kembalikanlah aku balik hidup semula. Aku nak beramal soleh je pada apa yang aku miss dulu, apa yang aku tak buat dulu, apa yang aku tinggalkan dulu, aku nak beramal. Okay, jadi orang ni tak masuk kubur lagi, dia dah tahu dia bersalah tak bersalah, dia dah tahu nasib dia baik ke tak baik, dia dah tahu dia akan kena azab. Walaupun mayat tu dibakar, setengah orang dibakar, atau mayat tu diawet, disimpan, okay, tak kisahlah macam mana pun mayat tu dibuat, orang tu tetap akan kena azab, kena siksa lepas dia mati. Okay, baik, seterusnya masuk muka surat 150. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita muka surat 150. Baik, ayat ni Allah cerita tentang azab yang Allah akan bagi pada orang berpaling pada ayat Allah. Sebenarnya masa orang tu hidup, masa orang yang berpaling pada ayat Allah, orang-orang yang berpaling dengan ayat Allah ni, sebenarnya masa dia hidup, Allah Ta'ala dah sempitkan dada dia. Allah buat dia rasa tak senang, Allah buat dia rasa tak cukup, Allah buat dia rasa tak tenang, walaupun rumah dia besar, duit dia banyak. Sebab apa? Dia berpaling pada ayat-ayat Allah. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Muka surat 320 ayat 124. Muka surat 320 ayat 124. Surah Taha. 320. 320 124. 124. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maksudnya paling pada Quran lah, paling pada Quran, paling pada peringatan-peringatan Nabi, maka untuk dia kehidupan kat dunia, kehidupan yang sempit, depressed, hardship, duit dia banyak lah, gaji dia besar dah. Kita tengok rumah dia, kita terbeliak mata. Kita kata, bila lah dapat rumah besar macam ni. Tapi dia tu, Allah Ta'ala buat hidup dia sempit. Kat mana Allah buat rasa sempit? Hati dia Allah buat rasa sempit. Hati dia Allah buat rasa sempit, walaupun rumah dia sangat luas. Allah buat masalah dia tak pernah selesai. Allah buat hidup dia sentiasa sibuk memanjang. Sebab apa? Sebab dia berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kat dunia. Kat akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan dia dalam keadaan dia. Kita. Okay, baik.
muka surat 150. Ayat yang ke-158. Hal tidaklah yang zuruna mereka tunggu, yang zuruna mereka tunggu. Siapa mereka ni? Orang kafir ni lah, kafir-kafir kepala ni, yang nak beriman dengan Nabi ni. Tidaklah mereka menunggu illa melainkan an bahawa ta'tiyahum datang kepada mereka. Ta'tiyahum datang kepada mereka al-malaikah malaikat-malaikat. Al-malaikah malaikat-malaikat. Nanti saya terangkan apa maksud malaikat datang. Ataupun ya'tiya datang rabbuka Tuhanmu. Rabbuka Tuhanmu. Apa maksud Tuhanmu datang? Nanti saya terangkan. Ataupun ya'tiya datang ba'du sebahagian ayati tanda-tanda dalam braket tulis daripada Rabbik Tuhanmu. Kena teruskan lagi. Yauma pada hari ya'ti datangnya ba'du sebahagian ayatu rabbik tanda-tanda daripada Tuhanmu. La tidaklah yanfa'u memberi manfaat nafsan kepada seseorang imanuha oleh imannya. Kita terjemah yang imannya yang lam takun belum, lam tidak, takun pernah. Terjemah belum je senang. Lam takun belum amanat dia beriman min daripada qablu sebelumnya ataupun dalam braket tulis belum dalam braket tulis belum kasabat dia melakukan okey. Fi pada dalam imaniha keimanannya khaira kebaikan. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Norizan. Terjemahkan Puan Norizan ayat kita sekarang. Boleh Ustaz? Ya. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka menanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Tuhanmu atau sebahagian tanda-tanda daripada Tuhanmu. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha melakukan kebaikan dengan imannya itu. Okey, terima kasih Puan Norizan. Sama. Allah kata, mereka yang tak nak beriman tu, Allah dah hantar Nabi, dah bagi kitab, dah bagi tanda-tanda, bukti-bukti, dalil-dalil yang hujah jelas nyata dah bagi, tak nak beriman juga. Maka Allah kata apa? Dia orang tu nak tunggu salah satu pada 3 perkara. Apa dia? Pertama, dia orang tunggu malaikat datang untuk cabut nyawa. Kedua, tunggu azab Allah datang. Ketiga, tunggu timbulnya sebahagian tanda-tanda besar kiamat. Datang 3 tu ataupun salah satu pada 3 tu, barulah mereka nak beriman. Ayat ni, nak senang faham dia seolah-olah macam ni lah. Nak faham ayat-ayat macam ni, dia seolah-olah macam ni. Mak ayah, ni contohnya lah, nak faham ayat ni. Mak ayah nasihat anak dia, jangan lumba motor. Mak ayah nasihat anak dia, jangan lumba motor, bahaya, kena aksiden nanti teruk. Jangan lumba motor, bahaya nyawa awak, bahaya nyawa orang lain, jangan lumba motor.
Jadi anak dia ni nasihat berkali-kali lah. Panggil cikgu, panggil polis, panggil macam-macam orang bagi nasihat untuk anak dia. Supaya tak terlibat dengan lumba motor. Contohlah kan. Supaya tidak terlibat dengan lumba motor. Macam-macam nasihat dia bagi pada anak dia. Tapi anak dia ni buat bodoh. Bahkan ada dah kawan-kawan anak dia mati sebab lumba motor. Contohlah ni. Anak dia masih lagi tak nak insaf, tak nak berhenti lumba motor. Last sekali ayah dia kata apa? Dia nak tunggu aksiden dulu, patah kaki, patah tangan, baru nak insaf. Dia nak tunggu aksiden patah pinggang dulu, tak boleh berjalan pakai tongkat, pakai kursi roda dulu, baru dia nak insaf. Itu maksud kata ayat ni. Dia nak tunggu dia patah kaki dulu, baru dia nak insaf. Dia nak tunggu dia tak boleh berjalan atas kursi roda dulu, baru dia nak insaf. Maksudnya apa dia? Orang macam ni, bagilah nasihat macam-macam kat dia, dia takkan insaf. Melainkan dia dapat musibah, dia dapat patah kaki, duduk atas kursi roda, patah tangan, patah tengkok, tak boleh bangun sepanjang hayat, baru dia nak insaf. Tapi bila dah patah kaki, patah tangan, duduk atas kursi roda, tak boleh bangun seumur hidup, masa tu baru insaf, apa faedah? Tak ada faedah. Sama lah juga, Allah bagi macam-macam warning, macam-macam amaran melalui ayat Quran, melalui hadis Nabi pada orang kafir yang tak terima ni. Tak nak terima juga, tak nak percaya juga. Maka Allah kata apa? Dia orang tu nak tunggu azab datang baru nak percaya tu. Dia orang nak tunggu mati datang baru nak percaya tu. Dia orang nak tunggu keluar tanda-tanda kiamat baru dia orang nak percaya tu. Itu maksud ayat ni. Jadi bila dah berlaku salah satu pada tiga tadi ataupun tiga-tiga tadi berlaku, masa tu barulah mereka nak beriman. Maka Allah kata apa? Iman tidak bermanfaat bagi mereka pada masa tu. Ataupun orang tu dah beriman tapi belum beramal. Orang Islam dia dah beriman dah. Dia percaya ada akhirat, kiamat, hidup lepas mati semua dia percaya. Tapi belum beramal. Bila malaikat datang nak cabut roh, barulah dia nak beramal. Ataupun bila dah Allah datangkan azab, baru nak beramal. Masa tu amal dia tidak lagi memberi manfaat pada diri dia. Okey, baik. Itu maksud ayat ni. Allah kata mula-mula tidaklah mereka menunggu, melainkan datang kepada mereka malaikat-malaikat. Maksud malaikat datang ni untuk cabut roh. Maksud malaikat-malaikat datang ni untuk cabut nyawa mereka. Okey? Jadi orang-orang yang tak nak beriman dengan ayat Quran, tak nak beriman dengan hadis Nabi ni, mereka ni tunggu malaikat datang cabut nyawa, baru nak beriman. Baik, dalam ayat ni, pertama nak beritahu, bila malaikat cabut nyawa, masa tu baru nak beriman, iman tidak diterima. Kat mana ayat dia? Muka surat 80. Puan Aminah tak ada baca boleh? Muka surat 80. Surah An-Nisa. Boleh. Pasal taubat ni, pasal taubat. Ya, Ustaz. Ayat 18. Okey. Surah An-Nisa ayat 18. Ini pasal taubat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Terima kasih, Puan. Jadi Allah tak terima taubat dua waktu. Pertama, orang yang hadir kepadanya kematian. Okey. Allah terima taubat seseorang tu, okey, sampailah dia belum sakaratul maut. Allah kata tidaklah dia terima taubat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, okey, sehinggalah apabila datang kepadanya kematian. Maksudnya sebelum datang kepadanya kematian, dia tengah sihat, dia tengah elok, dia tengah boleh beramal. Masa tu kalau dia taubat Allah terima. Tapi masa dia menghadapi kematian, lalu dia kata sekarang saya taubat. Masa dia tengah nazak, Allah tak terima taubat dia. Pertama, masa tu. Yang kedua, orang-orang yang dah mati dalam keadaan kafir. Dia dah mati, masuk kubur. Barulah dia kata, saya beriman, saya taubat. Allah tak terima. Ni tuan-tuan dan puan-puan, selagi belum datang sakaratul maut, selagi nyawa kita belum sampai ghargharah, kat sini,
maka selagi itu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila malaikat datang nak cabut nyawa, baru nak beriman, baru nak bertaubat, masa itu tidak ada peluang lagi untuk bertaubat. Baik. Okey, yang kedua, bila ayat mengenai cabut nyawa, Allah guna perkataan plural. Ayat mengenai cabut nyawa, Allah guna perkataan plural kan? Maksudnya apa? Malaikat cabut nyawa bukan seorang. Malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk cabut nyawa bukan seorang. Tapi itu dalam surah As-Sajdah Allah sebut seorang je. Qul yatawaffakum malakul maut. Seorang je malaikat dalam surah As-Sajdah. Tolong baca dia Puan Rosnani, tolong baca balik surah As-Sajdah. Kalau kita tengok surah As-Sajdah, malaikat cabut nyawa seorang. Tapi ayat sekarang Allah guna lafaz plural untuk malaikat-malaikat yang cabut nyawa. Surah As-Sajdah muka surat 415 ayat bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Okey, terima kasih Puan Rosnani. Katakanlah, malaikat maut yang diwakilkan untuk cabut nyawa kamu. So, seorang je lah kat sini. Malakul maut, angel of death. Seorang je. Seorang je lah malaikat kat sini kan. Ini kita tahu dah, malaikat maut seorang cabut nyawa. Tapi ayat kita sekarang, Allah guna lafaz malaikah. Maksudnya ramai lah. Ya, jawapan dia memang ramai malaikat cabut nyawa. Mana dalil ramai tu? Mana dalil ramai malaikat cabut nyawa tu? Okey. Tolong baca Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Saya tanya ke surat sekejap. Ayat ni kita tengok, masing-masing tengok. Allah guna lafaz rusuluna. Malaikat cabut nyawa bukan seorang, ramai. Page 135 ayat 61. 135 ayat 61. Tolong baca. Dan dialah penguasa mutlak di atas semua hamba-Nya, dan dia utuskan kepadamu malaikat-malaikat sebagai penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Seorang ke ramai? Ramai. Ramai. Malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Dia ramailah malaikat cabut nyawa. Yang kita tahu, yang kita nyanyi sebelum ni kan, kita tahu kita nyanyi bila Israel. Seorang je lah malaikat. Ya, Israel adalah ketua malaikat yang Allah tugaskan untuk cabut nyawa. Israel adalah ketua malaikat yang Allah tugaskan untuk cabut nyawa. Bawah dia ramai lagi lah yang mengikut perintah dia, yang mengikut suruhan dia untuk cabut nyawa manusia-manusia lain. Ada pendapat mengatakan Israel Allah suruh cabut nyawa orang mukmin saja. Malaikat-malaikat lain dia cabut nyawa orang kafir. Ada pendapat mengatakan malaikat-malaikat cabut nyawa manusia sampai ke roh-roh. Sampai sini. Israel finishing. Dia tolong sentak bagi kereta akhir. Okey, itu pendapat-pendapat ulama lah. Tapi yang penting ayat Quran beritahu malaikat cabut nyawa ramai, bukan seorang. Okey, baik. Jadi Allah kata orang yang tak nak beriman dengan ayat Quran ni, mereka sebenarnya tunggu malaikat datang cabut nyawa baru nak beriman. Itu satu. Ataupun datang Tuhanmu kepada mereka. Apa makna datang Tuhanmu? Maksud datang Tuhanmu ialah datang azab daripada Tuhanmu. Orang yang tak nak beriman ni, okey, mereka tidak akan beriman sampailah datang azab Allah. Sama ada mereka mati kat dunia, kalah peperangan ke, ataupun Allah bagi azab macam mana Allah bagi azab pada umat terdahulu, bagi banjir besar ke, bagi gempa bumi ke, bagi tanah runtuh ke. Datang azab Allah baru nak beriman. Datang azab Allah baru nak percaya. Maka masa tu iman mereka tidak diterima, iman mereka tidak akan membantu mereka sedikit pun. Bahkan masa datang azab, mereka nak beriman. Allah suruh malaikat tanya, Al-an? Baru sekarang? Sama juga Allah suruh malaikat cakap dekat Fir'aun. Al-an tu maklazim kalimi mukhaffaf. Kalau ilmu tajwid lah kan. Ada dua tempat je dalam Quran. Dua-dua dalam surah Yunus. Surah Yunus. Tolong baca Puan Ira boleh? Mereka tanya, mana azabnya? Mana azabnya? Tak percaya kan? Bila Nabi cakap pasal azab-azab Allah.
tak nak terima, tak nak percaya. Azab tu datang, kena takhwala, baru nak beriman. Maka Allah suruh malaikat tanya, Al-an, baru sekarang. Okay, muka surat 214. 214 ayat 50-51. Ni untuk orang kafir yang tanya Nabi, provok Nabi. Bila azabnya? Mana azab? Allah suruh jawab macam ni. Tolong baca. 214 ayat 50-51. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu azabnya pada waktu malam atau siang hari. Azab manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang berdosa itu? Kemudian adakah setelah azab itu terjadi, kamu baru memercayainya? Adakah baru sekarang padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan? Terima kasih, Puan. Sebelum azab datang, mereka minta segerakan. Mana azab? Bagilah sekarang. Mana azab? Bagi sekarang. Sebab tak percaya. Nabi warning tentang azab, dia orang tak percaya. Dia orang pun buat jahat. Kata-kata provokasi. Mana azab? Bagi sekarang. Mana azab? Bagi sekarang. Amboi. Maka Allah suruh Nabi cakap, kamu rasalah. Kalau azab datang pada kamu sekarang, malam ni ke esok pagi ke, agak-agak masa kena azab tu minta lagi tak? Tanya lagi tak soalan mana azab? Kemudian bila azab tu datang, kena takhwala baru nak percaya, maka Allah suruh malaikat tanya, Al-an, baru sekarang nak percaya? Baru sekarang nak terima? Dulu beria sangat tanya mana. Jadi soalan ni soalan untuk cela mereka, cerca mereka. Masa tu nak beriman dah tak boleh. Sama macam Fir'aun. Fir'aun sebelum dia lemas dalam laut tu, dia memang dah percaya dah Nabi Musa tu Nabi. Cuma dia tak lafazkan kat mulut. Fir'aun, dia tahu dah Nabi Musa tu Nabi. Sebab tu masa ada masalah, masa ada musibah, dia suruh Nabi Musa doa. Dia tak ngaku Nabi Musa tu Nabi. Tapi Allah bagi musibah, Allah bagi masalah, suruh Nabi Musa doa. Tak malu. Maksudnya hati dia percaya Nabi Musa tu Nabi. Cuma dia tak nak lafazkan kat mulut. Masa dia nak mati, apa kata Fir'aun masa nak mati? Al-an juga. Jadi kalau belajar tajwid kan, mad lazim kalimi mukhaffaf, dia punya bacaan dia enam harakat kan. Dua tempat je, tadi ayat tadi. Dan ayat kedua dalam surah yang sama, muka surat 219. Muka surat 219. Tolong baca dia Puan Nur Zakiyah, 219 ayat 91 dan 90 dan 91. Al-an, baru sekarang Allah bagi azab pun nak beriman. 219 ayat berapa dia Ustaz? 91. 90-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman padahal sesungguhnya engkau telah derhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang melakukan kerosakan. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama Ustaz. Sekarang, masa dah mati lemah. Masa mati lemah, tunggu masa nak innalillah. Masa tu baru beriman. Maka iman berguna lagi tak? Tak berguna. Betul Allah kata, sama ada malaikat datang cabut nyawa baru nak beriman, ataupun azab Allah datang baru nak beriman, maka masa tu iman tidak lagi berguna kepada mereka. Ayat macam ni sebenarnya dah ada kat mana Surah Baqarah. Surah baca Puan Izawani, Surah Baqarah. Mereka tu tidaklah menunggu kecuali malaikat datang ataupun azab Allah datang. Hal yang zuruna illa ayatin Surah Bani Israel. Okey, surah Al-Baqarah, muka surat 32 ayat bawah sekali. Boleh Puan Izawani? 32 ayat bawah sekali. Sama juga ni. Boleh. Ini untuk orang Yahudi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan datangnya azab Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah balasan untuk mereka. Hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Cuma dalam ayat tu digunakan hari kiamat lah. Mereka tu tidak menunggu melainkan azab Allah datang, malaikat datang bawa azab baru nak beriman. Masa tu dah tak berguna lagi iman mereka. Satu ayat lagi lebih kurang sama macam ni juga.
Macam orang buat salah inilah, jual dada, isap dada. Orang nasihat tak nak dengar. Dah kena tangkap, contohlah, dah kena tangkap, kena menjaga, masa tu barulah nak insaf, masa tu lah baru nak percaya, masa tu lah baru nak taubat, contoh. Maka masa tu apa faedah lagi? Dah kena tangkap, dah kena hukum, contoh. Surah apa ya? Ada satu ayat lagi sama macam ni juga. Saya muka surat sekejap. Tolong baca dia, Puan orang ini baru tolong baca Saya cari muka surat sekejap. Senang cerita Allah, dalam ayat tu, ya Allah nak beritahu orang-orang ni dah tengok azab baru nak beriman. Okey, muka surat 476 ayat 84-85. 476 ayat 84-85. 476 84-85. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah sahaja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang lain, sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Okey, terima kasih Puan Narini. Iman masa tengok azab tu, iman orang kafir, ulama-ulama hadis katalah, ulama-ulama tafsir mengatakan, iman orang kafir masa melihat azab Allah lebih tinggi, lebih kuat berbanding iman orang Islam kat dunia ni. Kita orang Islam kat dunia beriman tak? Beriman lah. Iman orang Islam ada lemah, ada kuat, ada tinggi, ada rendah. Iman orang Islam ni ada kuat, ada lemah, ada tinggi, ada rendah. Iman orang Islam kat dunia ni kan, ada masa tinggi, ada masa rendah. Iman orang kafir masa tengok azab, iman tahap tertinggi, 100%nya tahap iman. Iman orang kafir masa tengok azab. Tapi masa tu berguna tak? Tak berguna lah. Sebab iman tu bernilai, iman tu bermanfaat semasa yang gaib masih gaib. Bila yang gaib sudah tidak lagi gaib, tak ada guna. Dah tengok neraka, tengok azab kubur, tengok malaikat maut depan mata, baru nak percaya, baru nak sungguh-sungguh percaya apa Nabi kata Allah kata, masa tu tidak berguna. Bila iman tu ada nilai, selagi mana yang gaib masih gaib, selagi tu iman tu bernilai. Bila yang gaib dah nampak depan mata, dah tak jadi gaib lagi, iman tu tidak ada nilai. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa gaib? Syurga gaib, neraka gaib, azab kubur gaib, pahala dosa gaib, tak nampak. Benda yang kita tak nampak. Okey? Jadi kita tak nampak, percaya buat juga. Baca Quran juga, solat juga, zikir juga, walaupun tak nampak pahalanya, kita yakin dapat, kita buat juga. Maka kita akan dapat manfaatnya. Ke akhirat nanti baru nak nampak pahala orang zikir, pahala orang istighfar. Masa tu baru nak zikir istighfar. Masa tu baru nak beramal. Tak ada guna lagi. Okey, baik. Yang ketiga, dalam ayat ni ada tambahan sikit. Ataupun datang kepada mereka sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. Maksud sebahagian tanda-tanda Tuhanmu tu apa? Sebahagian tanda-tanda kiamat. Mereka tak mati lagi. Kiamat belum berlaku lagi. Tapi telah pun berlaku tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat banyak berlaku. Tanda-tanda kecil kiamat banyak berlaku. Tapi tanda-tanda besar. Dalam Imam Bukhari menafsirkan hadis ni, Imam Bukhari rahimahullah bukan menafsirkan hadis ni, dalam menafsirkan ayat ni dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi, tidak akan berlaku sehingga matahari terbit daripada sebelah barat. Fa idza ra'aha an-nas amana man 'alaiha. Masa manusia tengok matahari terbit sebelah barat, semua yang tengok semua beriman. Ada istilah orang kafir, musyrikin, Yahudi, Buddha, Hindu, tak ada masa tu. Semua jadi Muslim mukmin. Sebab bila tengok matahari terbit daripada sebelah barat. Tapi Nabi kata, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Pada masa itu tidak bermanfaat lagi bagi mereka yang belum beriman sebelumnya. Sebelum tu tak beriman, matahari dah terbit daripada sebelah barat baru nak beriman, tak guna. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." 3 tanda
Bila 3 tanda ni keluar, tidak berguna lagi iman seseorang yang sebelum tu dia tidak beriman, dan tidak berguna lagi amal baik seseorang yang sebelum tu dia tidak melakukannya. Apa 3 tanda tu? Nabi kata, pertama tulu'us syams, terbit matahari daripada sebelah barat. Yang kedua Dajjal. Ketiga Dabbatul Ard. Dabbatul Ard tu binatang melata yang keluar daripada perut bumi. Keluar 3 tanda ni, masa tu baru nak jadi orang tahajud, nak jadi orang zikir, nak jadi orang selawat, nak jadi orang istighfar, tak ada guna lagi. Sekarang ni matahari terbit sebelah timur, hari-hari terbit sebelah timur, tak ada masalah. Tapi satu masa nanti, Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni dari Imam Bukhari ya. Nabi tanya sahabat-sahabat. Nabi tanya Abu Zar radhiyallahu anhu, "Atadri aina tadhhabu syams idza gharabat?" Kamu tahu tak matahari gimana masa dia terbenam? Kamu tahu tak matahari masa terbenam dia gimana? Maka Abu Zar radhiyallahu anhu jawab, "La adri, saya tak tahu." Saya mana tahu? Maka Nabi SAW bersabda, "Innaha tantahi dunal arshi fadakhiru sajidatan." Matahari itu, masa kamu tak nampak dia malam-malam, dia pergi bawah arash menundukkan diri sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari itu pergi bawah arash menundukkan diri dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa taqumu hatta yuqalu laha irji'i. Dan lepas dia sujud, Allah cakap pada dia, bagi balik semula tempat kamu biasa terbit. Pergi balik semula ke tempat kamu biasa terbit. Maksudnya sebelah mana? Timur lah. Fayushiku ya Aba Zarin an yuqala irji'i min haisu ji'ti. Hampir-hampir dah. Dekat dah masa dia, satu masa nanti, sebelum ni, hari-hari Allah cakap pada matahari, pergi terbit tempat biasa kamu terbit. Akan datang nanti satu masa, Allah akan cakap pada matahari, irji'i min haisu ji'ti. Apa maksud dia? Pergi balik semula dari mana-mana arah kamu datang. Matahari datang daripada arah barat. Hari-hari biasa, termasuklah hari ni, Allah suruh matahari terbit sebelah timur. Satu masa nanti matahari datang menuju Allah daripada sebelah barat, Allah suruh dia terbit sebelah barat juga. Wadzalika hina Nabi sambung, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Maka masa itulah iman seseorang yang sebelum tu dia tak pernah beriman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam tafsir Ibnu Katsir dia kata ada 10 tanda besar kiamat. Bila keluar 10 tanda besar kiamat ni, maka masa tu iman tidak berguna lagi. Saya share hadis tu kat skrin lah. Yang tadi tu 23 ya. Saya tak share ni, saya share kat skrin. Okay. Tengok. Imam Ahmad berkata daripada Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada kami tentang kiamat. Tengok terjemah dia. Tidak akan berlaku kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda. Pertama, terbitnya matahari daripada sebelah barat. Yang kedua, dukhan, asap tebal yang menutupi sebahagian besar muka bumi. Ketiga, dabbatul ard, binatang yang keluar pada perut bumi yang bercakap dengan bahasa kita faham. Apa binatang tu saya pun tak tahulah. Ulama-ulama pun tak boleh cakap dengan jelas apa maksud binatang tersebut. Yang ketiga, itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, keluar Ya'juj Ma'juj. Yang kelima, keluar Nabi Isa. Yang keenam, keluar Dajjal. Yang ketujuh, 8, 9, berlakunya gerhana. Gerhana yang lama, sebelah timur, sebelah barat, di Jazirah Arab. Itu 7, 8, 9. Gerhana sebelah timur, gerhana sebelah barat, dan berlaku gerhana di Jazirah Arab. Kalau kita sekarang sekali-sekala, setahun sekali, 2 kali, ini tak hari-hari berlaku gerhana. Okay. Yang ke-10, wa narun takhruju min qa'ri adnin. Api yang keluar daripada dasar bumi. Api itu keluar, tasuku aw tahsyurun nas, menghalau manusia, mengumpulkan manusia. Menyebabkan manusia akan lari beramai-ramai. Tabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Api itu akan bermalam bersama mereka masa mereka bermalam, dan api itu akan sentiasa ada bersama mereka semasa mereka tidur siang. Api itu ada 2 tafsiran. Satu, makna api literal api-api. Makna api itu api.
Yang kedua, makna api itu adalah peperangan-peperangan yang menghalau manusia. Siang malam manusia kena lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Okay, kalau kita nak terjemah peperangan, sekarang dah berlaku peperangan. Tetapi kat sini, peperangan yang berlaku di sebahagian besar tempat-tempat kat dunia. Ini tafsiran ulama lah. Makna api itu, makna api betul boleh, ataupun makna api itu maknanya peperangan pun boleh. Wallahu a'lam. Jadi kalau keluar tanda-tanda ni, sama ada 10 keluar ataupun salah satu pada 10 tanda ni keluar, maka tuan-tuan dan puan-puan, masa tu baru nak beramal, masa tu baru nak jadi geng masjid, geng surau, geng kuliah, geng tadarus, macam-macam gila, nak selawat, nak istighfar, masa tu tidak berguna lagi bagi mereka iman mereka. Okey, ni tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil yang berlaku sekarang, kita masih lagi boleh beramal, masih lagi boleh tambah amal, masih lagi boleh istighfar dan sebagainya. Antara tanda-tanda kecil kiamat apa dia? Daripada Anas bin Malik, daripada Imam Bukhari, beliau berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ah ay yazharal jahlu wa yaqillal ilmu wa yazharal zina. Okey, antara tanda-tanda kiamat, Nabi SAW bersabda, antara tanda-tanda kiamat ialah tersebarnya kejahilan. Orang jahil mengata-kata dan orang jahil pun nak sampaikan benda yang dia tak tahu. Dia rasa betul, punya benda tu salah. Cakap depan umum, cakap depan khalayak ramai, pijak tak cucak batal semayang. Adalah makhluk, dia bicara tu live lah. Ada makhluk seorang tu bicara live, dia nak kutuk orang dalam perbicara dia tu. Dia pun keluarkan ilmu jahil dia. Pijak tak cucak batal semayang. Mana batal semayang, pijak tak cucak. Pijak tak khinzir pun tak batal semayang, cuci je. Najis tu kena cuci, tapi semayang tak batal. Contoh, dia bukan ahli, dia nak cakap tentang ilmu agama. Wasa habis umat. Yang kedua, yaqillal ilmu semakin berkurangan. Sama ada dengan sebab ulama-ulama ramai mati, ataupun dengan sebab ulama-ulama ada tapi orang nak belajar dah tak ada. Tanda yang kedua, tanda kiamat. Yang ketiga, wa yazhara zina, zina berleluasa. Yang keempat, watushrabal khamru, arak diminum secara terang-terangan. Dan tanda-tanda kecil inilah. Wa yaqillar rijalu wa yaksurun nisa, dan termasuk tanda kiamat adalah sedikitnya lelaki, ramainya wanita. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimuhunna rajulun wahidun, sehingga satu masa nanti 50 orang wanita diuruskan urusan mereka oleh seorang lelaki. Ni tanda-tanda kiamat kecil. Okey, apa lagi tanda-tanda kecil kiamat? Nabi kata min asyratis sa'ah ayyusarrimu rajulu lil rajuli la yusallimuhu illa lil ma'rifah. Tanda-tanda kecil kiamat nanti ialah tidak ada seseorang lelaki akan beri salam pada seorang lelaki yang lain melainkan sebab kenal. Saya hanya akan beri salam pada orang saya kenal. Saya kenal dia, orang surau saya, dia belajar sama dengan saya dulu, saya beri salam lah. Tapi kalau lelaki tu dia pakai kopiah, dia Islam lah, tapi saya tak kenal dia, tak kenal saya tak nak beri salam pada dia. Ini termasuk dalam tanda-tanda kecil kiamat. Jadi tanda-tanda kecil ni bila berlaku, sekarang pun dah banyak, kita beramal, alhamdulillah amal kita Allah terima lagi, istighfar kita Allah terima lagi. Tapi bila dah keluar salah satu daripada tanda-tanda besar kiamat, masa tu baru nak beriman, masa tu baru nak mempercayainya, maka masa tu tidak ada guna lagi bagi mereka. Ayat Nabi Isa, turunnya Nabi Isa merupakan salah satu tanda kiamat. Saya tadi satu ayat tu Allah kata, wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim. Nabi Isa, orang kafir kata Nabi Isa ni Tuhan. Sedangkan Allah kata Nabi Isa nanti Allah akan turunkan. Turunnya Nabi Isa tu merupakan salah satu tanda kiamat. Yes, muka surat 493. 493 tolong baca dia Puan Rohana. Boleh Puan Rohana? 493. Boleh, 493. Ayat yang ke 57 sampai 61. 57 sampai 61. Okey. Allah kata Nabi Isa tu adalah tanda kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketiga putra Maryam, yakni Isa, dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaum Quraisy bersorak-sorak gembira kerananya. 8. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami atau Isa?
atau dia Isa. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah sahaja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. 59. Dia yakni Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. 60. Sekiranya kami mahu, nescaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yakni yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. 61. Dan baginda yakni Isa benar-benar menjadi petanda kepada datangnya hari kiamat. Kerana itu janganlah kamu berasa ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Okey, terima kasih Wan Rohana. Maka Allah kata Nabi Isa merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Di datangnya Nabi Isa akhir zaman nanti, datangnya Nabi Isa alaihissalam akhir zaman nanti merupakan tanda-tanda kiamat. Jadi masa tu orang yang nak beriman dengan Nabi Isa, masa tu baru nak beriman dengan Nabi Isa, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima lagi iman mereka. Okay, baik, kita cerita pasal kiamat yang besar-besar lah ni. Kita cerita pasal kiamat yang besar-besar. Turunnya Nabi Isa lah, berlaku tu, berlaku ni, macam-macam berlaku lah kan. Sedangkan kiamat kecil senantiasa menanti kita. Kiamat kecil senantiasa menanti kita. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, hadis ni daripada Imam Bukhari, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ada beberapa kumpulan, beberapa lelaki daripada orang Badui datang jumpa Nabi SAW. Maka mereka tanya Nabi, mata sa'ah, bila berlaku hari kiamat? Bila berlakunya hari kiamat? Maka Nabi SAW cakap pada orang yang tanya tu, sambil Nabi tengok ke budak-budak yang paling muda di kalangan mereka. Nabi SAW cakap pada mereka yang tanya bila kiamat tu, sambil Nabi memandang kepada orang yang paling muda di kalangan mereka. Dia berkata apa? Iya'ish hadha la yudrikuhul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Anak ni nanti dia dah tua, dia masih hidup lagi. Masa anak ni nanti dewasa, dia tua, dia masih hidup, masa tu kamu akan menemui kiamat kamu. Masa tu kamu akan menemui kiamat kamu. Apa maksud kata-kata Nabi itu? Maksud kata-kata Nabi itu, mereka tanya Nabi bila kiamat. Mereka tanya Nabi bila kiamat. Maka Nabi SAW kata, kiamat kamu berlaku masa budak ni dewasa tua nanti. Apa maksud dia? Maksudnya, nanti budak ni dah tua, kamu akan berlaku kiamat pada kamu seorang. Maksud pada kamu seorang, kematian. Jadi perkataan kiamat digunakan untuk kematian. Bila kita mati, itulah kiamat kita. Kita nak tunggu matahari keluar sebelah barat, keluar Yajuj Majuj Nabi Isa tu lambat lagi tu. Malam ni kita mati, malam ni lah kiamat kita. Esok pagi kita mati, esoklah kiamat kita. Ada seorang sahabat Nabi tanya, orang Badui lah tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Apa jawapan Nabi bagi dia? Nabi kata, ma'adad talaha. Hang duk tanya bila kiamat, bila kiamat. Apa yang hang prepare untuk kiamat? Okay, ni hadis ni saya share kat skrin. Ni hadis lain ni. Okay, tengok hadis riwayat Ibnu Abi Dunya daripada Anas. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Orang yang telah mati, telah datanglah kiamat dia sendiri. Orang yang telah mati, kiamat dia telah ada. Okey, kematian merupakan kiamat kecil bagi seseorang. Orang yang mati, itulah kiamat untuk dia. Kenapa saya cakap macam tu? Ini ada kumpulan-kumpulan yang sibuk cari kira bila kiamat. Dulu kata 2022. Itu tak jadi, 2023 pula. Tugas kita bukan nak cari tahu bila kiamat. Tugas kita bukan nak cari tahu, nak kaji bila kiamat. Macam-macam lah orang sibuk duk cerita pasal kiamat. Tugas kita bawa manusia beramal sebanyak-banyaknya. Kiamat esok ke, kiamat lusa ke, kiamat minggu depan ke, kiamat tahun depan ke. Kalau kita hanya mencari tahu tapi tidak ada preparation amal, apa faedah? Ustaz, orang cakap pasal kiamat tu supaya manusia beramal lah. Ya, betul. Ada dulu ustaz-ustaz semangat cakap pasal kiamat-kiamat ni. Saya lupa dah ustaz Indonesia tu apa nama dia. Dia semangat je. Salah satu poin dia, COVID lah. Orang tak boleh buat haji, orang tak boleh umrah. Tawaf ramai-ramai tanda-tanda kiamat.
Okey, tengok-tengok lepas COVID, orang boleh pergi haji macam biasa, orang boleh umrah macam biasa. Dia orang semangat beramal masa dia cakap tu je. Tengok-tengok, tak berlaku kiamat sebagaimana dia cakap, orang yang mula beramal tu dia dah mula tinggal amal balik. Dah mula tak beramal macam sebelum ni. Jadi tugas kita bukan nak cari kaji bila kiamat, nak takut-takutkan orang tahun depan kiamat. Ada setengah ustaz yang suruh orang berhenti kerja, duduk kampung, tanam sayur, bela kambing sendiri. Sebab apa? Dia kata dunia dah sampai akhir zaman. Antara yang cakap macam ni ialah Sheikh Imran Hussein. Sheikh Imran Hussein. Okey? Bukan dia orang tak bagus, dia orang bagus. Tapi kalau kita duk cakap macam tu pada umat, kita cakap macam tu pada umat, okey? Tengok-tengok apa yang kita cakap tak berlaku, maka umat akan berhenti daripada beramal. Tugas kita nak bawa umat setiap masa takut pada kiamat. Kiamat esok ke, kiamat lusa, ada satu hadis Nabi kata apa? Hadis tu terjemah dia, kalau esok kiamat, hari ni kamu nak tanam pokok, teruskan tanam pokok. Hari ni kita esok kiamat, hari ni kita nak tanam pokok, teruskan tanam pokok. Jangan kerana esok kiamat dah tanam pokok, Kau boleh makan pun tak. Apa maksud kata-kata Nabi tu? Maksud kata-kata Nabi tu ialah kita usaha macam biasa, kerja macam biasa, yang kerja macam biasa, yang belajar macam biasa, yang berniaga macam biasa. Walaupun esok kiamat buka kedai tak apa. Sebab apa? Kita tak tahu esok lusa kiamat ni ada orang yang nak sambung belajar, ada orang yang nak buat bisnes, nak buka kebun, tiba-tiba ada lagi yang semangat kata tak payahlah kat kebun, kiamat dekat dah ni. Tu, kapal terbang tu jatuh, kapal terbang ni jatuh, tu tanda-tanda kiamat dekat dah. Contoh. Apa nak takutkan? Apa sebab nak takutkan manusia dengan benda macam tu? Kita nak suruh manusia takutkan kiamat masing-masing. Kita duk kaji bila kiamat, kita duk sibuk dengan konspirasi, tak ada masa nak beramal, apa kita dapat? Orang yang paling beruntung adalah orang yang beramal banyak ke ataupun orang yang sibuk cari tahu bila kiamat? Ramai banyak. Orang paling beruntung adalah orang beramal banyak ke orang sibuk buat cerita kulu-kilir, tanda-tanda kiamat. Siap kali ceramah, tanda kiamat. Siap kali ceramah, kiamat dekat dah ni, Dia banyak ceramah tapi dia sendiri tak ada beramal. Contoh. Tak, orang paling beruntung orang banyak beramal. Kiamat esok ke, kiamat lusa ke, kiamat tahun depan ke, dia orang paling banyak beramal, dia orang yang beruntung. Kenapa cakap macam ni? Kerana ini ada kumpulan-kumpulan lah, bukan semua. Yang sibuk duk cerita pasal kiamat kat orang. Sampai anak murid dia taksub yang kerja berhenti kerja. Yang belajar berhenti belajar. Yang belajar agama pun berhenti juga belajar agama. Allahu Akbar. Kalau yang belajar akademik berhenti belajar akademik sebab tunggu kiamat macam dia, salah juga sebenarnya. Tapi okeylah, ni belajar agama. Orang tu elok-elok belajar agama, berhenti. Kenapa ayah dia kata kiamat dah dekat dah ni? Tak payah belajar agama, belajar pedang. Ayah dia suruh belajar pedang, belajar berkuda, belajar memanah. Sebab apa? Nanti akhir zaman nanti senjata tak digunakan. Ya, memang betul. Akhir zaman nanti kita setuju. Akan kembali macam zaman dulu. Tapi sekarang awak belajar, teruskan belajar. Kerja, teruskan kerja. Niaga, teruskan niaga. Dalam masa yang sama nak belajar berenang, dalam masa yang sama nak belajar berkuda, nak belajar memanah, belajar laman yang pedang, silakan. Tak jadi masalah. Okey? Saya bukan tak suka orang cerita kiamat. Baguslah cerita kiamat. Untuk bawa manusia pada amal persiapan selepas mati. Bila sibuk takutkan orang dengan kiamat, tapi tak suruh orang beramal, tak encourage orang untuk beramal, tak ada faedah juga. Jadi tugas kita bukan nak cari tahu, nak kaji bila kiamat. Tugas kita sibukkan diri dengan amal. Kerana apa? Esok kita mati, esoklah kiamat kita. Kita dah sediakan dengan amal, alhamdulillah kita selamat. Okey, baik. Seterusnya. Apa Allah kata, sambung ayat seterusnya? Kul, katakanlah, Allah suruh Nabi cakaplah pada kumpulan kafir ni, intaziru, tunggulah kamu, inna, sesungguhnya kami juga, muntazirun, orang-orang yang menunggu. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Maisarah terjemahkan boleh? Pendek. Ayat 158. Katakanlah, tunggulah kamu, sesungguhnya kami juga orang-orang yang menunggu. Okey, baik. Tunggulah kamu, kami juga orang-orang yang menunggu. Tunggulah hari itu datang, sama ada hari mati kamu datang dulu ke, hari kiamat datang dulu ke, ataupun azab Allah datang dulu ke, tunggu je. Masa tu datang nanti, bila masa tu datang nanti kamu baru nak beriman. Bila masa tu kamu nak beriman, masa tu iman kamu tidak diterima. Masa Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi, ni dalam hadis Jibril. Kalau kita type je kat Google hadis Jibril, kuat hadis ni.
Jibril datang jumpa Nabi, tanya kiamat. Apa jawapan Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tidaklah orang yang ditanya, Nabi lah, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Nabi tak tahu bila, malaikat tak tahu bila. Tiba-tiba kita sekarang pandai-pandai buat prediction. 2024, 2023, macam-macam lah. Okay, tengok tak berlaku. Juga tugas kita nak ramal bila kiamat. Allah tak suruh, Nabi pun tak suruh kita meramal bila kiamat. Tak. Tugas kita nak sediakan amal sebanyak mungkin. Walaupun ramalan kita betul. Contohlah, ada mana-mana ustaz dia ramal kiamat 2024. Contohlah ni. Tak tengok betul. Tapi dia sendiri yang sibuk meramal bila kiamat, tidak beramal, apa faedah dia dapat? Tak ada faedah juga. Kita tak tahu bila kiamat, tak jadi kesalahan. Kita tak kaji, kita tak meramal, kita tak mengkaji bila kiamat, tak jadi kesalahan. Tapi jadi kesalahan adalah bila kita tak beramal. Okey, seterusnya ayat 159. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang farraqu memisahkan. Farraqu memecah belahkan boleh, memisahkan boleh. Dinahum agama mereka, wah dan kanu mereka menjadi syiaan, kumpulan-kumpulan. Syiaan atau terjemah partis, kumpulan-kumpulan. Lasta tidaklah engkau, Nabi Muhammad tidaklah engkau. Dan mereka tulis bertanggungjawab. Minhum terhadap mereka fi dalam ataupun pada syai'in sesuatu pun. Innama hanya saja amruhum urusan mereka ilallah kepada Allah. Thumma kemudian yunabbi'uhum dia akan memberitahu mereka. Allah akan memberitahu mereka bi dengan apa yang kanu mereka selalu yaf'alun kerjakan, lakukan, semua boleh. Okey, yaf'alun kerjakan, lakukan, semua boleh. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Maizaitun terjemahkan boleh Pak Maizaitun ayat 159. Ini dia. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dan mereka menjadi kumpulan-kumpulan, kamu tidak tanggungjawab daripada mereka sedikit pun. Sesungguhnya urusan mereka kepada Allah. Kemudian dia memberitahu kepada mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Okey, terima kasih Puan Maizaitun. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ni ialah, kalau kamu kata agama Muhammad salah, agama Muhammad tak betul, agama palsu, agama tipu, nescaya agama kamu mesti satu je. Kalaulah agama Muhammad tu agama yang tak betul, tipu, palsu, nescaya agama yang betul tu mesti satu je. Tetapi sesama orang-orang yang menentang agama Muhammad, menentang ajaran Islam, Quran dan ajaran Nabi Muhammad, mereka pun berpecah belah juga. Dikatakanlah agama selain agama Muhammad betul. Maksudnya dua agama je kat dunia ni. Agama A dan yang kedua agama Nabi Muhammad. Jadi kalaulah agama Muhammad salah bagi mereka, nescaya mereka semua akan berada atas jalan agama A. Barulah kita kata agama Nabi Muhammad ni salah. Tapi kalau kamu kata agama kamu betul, agama kamu benar, sama-sama kamu pun ada khilaf. Sama-sama kamu pun kata tu tak betul, dia tak betul. Jadi kalau kamu kata agama kami tak betul, sesama kamu pun tak setuju, tak sepakat mengatakan agama kamu betul. Mereka mengatakan agama Nabi Muhammad tak betul. Yahudi ke, Nasrani ke, musyrikin ke, Buddha ke, Hindu ke, Majusi,
mengatakan agama Nabi Muhammad tak betul. Jadi kalau agama kami Muhammad tak betul, agama kamu mesti betul. Kalau agama kamu betul, kamu mesti bersatu atas satu agama. Kalau agama kamu betul, kamu mesti bersatu atas satu agama. Masalahnya mereka pun berkumpulan-kumpulan juga, Syian, Partis. Ada agama tu, ada agama ni. Itu menunjukkan yang kamu kata agama kamu tak betul. Kamu sendiri pun tak betul juga. Cik Zubir, saya ada kelas, nanti saya call balik boleh? Sorry. Okay, baik. Okay, agama kamu pun tak betul juga. Contoh, tengok surah Al-Baqarah. Tengok surah Al-Baqarah. Tolong baca dia. Puan Amirah tolong baca boleh? Puan Amirah. Yahudi kata kat Nasrani, Nasrani kata kat Yahudi. Allah kata apa? Orang ahli kitab pun 2 kali 5 juga. Ahli kitab lah dah. Orang musyrikin pun sama juga. Page 18 ayat 113. Muka surat 18 ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang Nasrani berkata, orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Okey, terima kasih Pak Amir. Yahudi ada ilmu, ada kitab, ada Nabi. Dia katakan orang Nasrani sesat, tak betul. Orang Nasrani pun ada ilmu, ada kitab, ada Nabi. Dia kata Yahudi tak betul. Kalau kamu kata agama Islam tak betul, agama kamu semua mesti bersatu. Kamu semua, orang yang tak Islam, mesti bersatu atas agama yang satu. Tapi mereka pun berpecah. Satu, Yahudi dan Nasrani berpecah. Musyrikin, Yahudi kumpulan lain, Nasrani kumpulan lain, musyrikin kumpulan lain. Sama-sama Yahudi pun ada kumpulan-kumpulan dia. Sama-sama Nasrani pun ada kumpulan dia. Kristiani kata Kristiani sesat. Kristiani kata Kristiani sesat. Sama-sama Kristian pun ada kumpulan yang sesat. Jadi bagaimana kamu yang tak bersatu, kamu sama kamu tak bersatu, kamu mengatakan agama kamu yang benar. Kalau agama kamu benar, kamu semua mesti bersatu atas satu agama sahaja. Okey, baik. Ada orang kafir kata. Habis tu Islam pun ada mazhab tu, mazhab ni. Ada Syiah, ada Sunni. Nah, baik. Adapun perbezaan mazhab adalah perbezaan dari sudut cabang. Akidah tetap Allah tu satu, Nabi Muhammad utusan Allah. Syiah ada 2 kategori. Satu Syiah yang fasik, satu Syiah yang kafir. Syiah yang fasik adalah Syiah yang mengatakan lepas Nabi Muhammad patutnya yang jadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Lepas Nabi Muhammad patut yang jadi khalifah adalah Sayyidina Ali, bukannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Syiah ni hukum dia fasik. Adapun Syiah yang kafir adalah Syiah yang mengatakan patutnya wahyu malaikat Jibril bagi pada bagi pada Sayyidina Ali, bukan bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni hukumnya kafir terus. Jadi bila kafir tak termasuk dalam kategori Islam. Tidak termasuk dalam kategori orang-orang Islam. Okey, baik. Allah cakap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta minhum fi syai'." Engkau tidak bertanggungjawab terhadap mereka langsung. Walaupun mereka berpecah dengan ajaran sebenar dan mereka sama mereka pun pecah belah juga, engkau tidak bertanggungjawab terhadap mereka langsung. Urusan mereka serah pada Allah. Allah Ta'ala akan beritahu mereka ke akhirat nanti apa yang mereka buat. Kat dunia mereka buat dengan penuh keyakinan. Mereka betul orang yang sesat. Mereka betul orang yang sesat kat dunia ni. Kat akhirat nanti Allah Ta'ala akan beritahu mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Setiap satunya tidak ada nilai. Semua amalan-amalan mereka yang mereka rasa betul, amalan-amalan mereka yang mereka rasa berguna akan jadi debu-debu yang berterbangan. Tolong baca Puan Norizan surah Furqan. Boleh Ustaz? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Muka surat 362 ayat 23. 362 ayat 23. Tolong baca Puan Norizan. Bentar Ustaz ya. 362 ayat 23. Baik.
dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka lakukan. Lalu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ada yang apa nombor kecil tu Ustaz, boleh baca ke? Boleh baca, nombor kecil, nombor besar semua boleh baca. 575. Okey. Amalan-amalan baik yang mereka lakukan di dunia, amalan-amalan itu tidak dibalas oleh Allah kerana mereka tidak beriman. Kat dunia, jamu tetamu, bagi makan orang miskin, bagi makan lembu, kambing, binatang. Kebaikan tak? Kebaikan. Orang Islam kalau buat, ada faedah. Tapi mereka, Allah jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebab apa? Mereka tak daftar. Dr. Zakir Naik kata mereka tak daftar. Apa maksud mereka tak daftar? Orang kafir, ada orang tanya Dr. Zakir Naik, orang yang tak beriman, tapi dia baik. Kat akhirat masuk syurga ke neraka? Dia baik. Dengan binatang, dengan jiran, dengan semua orang dia baik. Dengan orang Islam pun dia baik. Tapi dia tidak ada iman. Kat akhirat masuk syurga ke neraka? Maka Dr. Zakir Naik kata neraka. Neraka. Tak zalim ke? Hanya semata-mata tak ucap dua kalimah syahadah dia masuk neraka? Maka Dr. Zakir Naik bagi satu analogi. Dia kata, ada satu universiti, dia letakkan yuran pada pelajar-pelajar dia. Pelajar-pelajar dia kena bayar yuran, kena daftar. Okey. Ada seorang pelajar ni, dia masuk universiti tu, dia hanya daftar semester pertama je. Semester kedua, 3, 4, 5 dia tak daftar, tak bayar yuran. Tapi dia ni rajin belajar. Rajin masuk kelas, rajin pergi library, rajin. Segala-gala dia rajin. Dialah kita kata rajin. Orang masuk periksa, dia masuk periksa juga. Orang masuk periksa, dia masuk periksa. Jawapan ni semua betul. Yang bayar yuran, yang daftar, banyak tak betul jawapan. Tapi yang bayar yuran, yang daftar, tetap dapat CJ. Walaupun markah 60, 70, 50, tetap dapat CJ. Pengiktirafan daripada pihak universiti. Yang rajin tadi, yang masuk kelas, yang masuk library, gila-gilanya belajar tadi, tak daftar. Walaupun markah dia 100 dalam peperiksaan. Agak-agak universiti nak iktiraf tak? Agak-agak universiti nak iktiraf tak kepandaian dia, kebijaksanaan dia? Agak-agak universiti nak bagi pengiktirafan tak? Tidak. Sebab apa? Tidak beriman. Tak daftar. Jadi, untuk mengiktiraf kebaikan pelajar tadi itu kena daftar. Pelajar tadi untuk mengiktiraf kerajinan dia, kebijaksanaan dia kena daftar. Untuk dapatkan sekeping sijil pun untuk mengiktiraf kebaikan dia, kena daftar. Takkanlah nak masuk syurga tak ada daftar, main masuk donor macam tu je. Takkan nak masuk syurga tak payah kena daftar, nak masuk donor macam tu je, mesti kena daftar. Apa pendaftaran untuk masuk syurga? Ucap dua kalimah syahadah. Bila ucap dua kalimah syahadah, buat baik tak banyak mana pun, kebaikan tu tak dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur pada Allah, kita lahir-lahir, mak ayah tolong daftarkan. InsyaAllah. Okey, kalau kita lahir daripada keluarga yang tak beriman, tak tahu sembah apa hari ni, belum tentu nak beriman bila orang ajak beriman. Okey, minggu depan kita sambung ayat yang baru. Ayat mengenai satu kebaikan Allah Ta'ala akan balas dengan 10. Kita berhenti sini dulu. Sambung minggu depan insya-Allah. Dan baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Ta'ala. Ada sahabat kita yang tak dapat join malam ni, iaitu Puan Puan Nurani. Puan Nurani dia tak dapat join sebab cucunya jatuh katil. Masuk hospital. Masuk hospital lah. Serius lah maksudnya. Cucunya jatuh katil, masuk hospital. Jadi kita doakanlah kesembuhan cucu kepada Puan Nurani. Nama cucu dia sekejap. Saya tengok balik nama cucu dia. Lupa dah dia tahu nama cucu dia itu. Jadi kita doakanlah supaya cucu dia ni sembuh, tak kena apa-apa yang serius. Mak tak jumpa cari nama cucu dia, tak apalah, kita doa je lah, kita niat untuk cucu dia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Maya Aila. Nama cucunya Maya Aila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas atibil ba'sa washfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'u shifa'an la yudiru saqama. Allahumma shfi Maya Aila
Allahumma shfiha anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yadiru saqama. Allahumma rzuq lana warzuq laha sihhata Allahumma rzuq lana warzuq laha sihhata wassalama wal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua, jumpa lagi minggu depan insya-Allah.